Sebenarnya kita kena compare untuk hidup dalam dengan kau ni. Keluarga, kesucian, kebebasan. Demo tu boleh hancurkan tubuh badan kita. Tapi semangat hati kita tak mampu demo ni bunuh. Saya Sharifah Syahura dari 11 Fit Creative yang menerbitkan Pagari Bulan. Filem Pagari Bulan ni sebenarnya pada awalnya filem ni adalah filem pendek yang diangkat menjadi sebuah filem yang besar. Idea filem ini sebenarnya daripada Raja Mukris, iaitu pengarah dia, bersama dengan Elina Ahmad. Jadi usaha untuk menerbitkan filem ini jalani saya rasa lebih kurang 3 tahun lah proses dia. Itu pun disebabkan kerana PKP, jadi kita terpaksa menangguhkan filem ini sampailah pada tahun 2022. Kenapa saya memilih perempuan untuk menulis skrip ini adalah kerana tema filem ni adalah women empowerment. Jadi kita nak semangat perempuan tu keluar. Kalau saya menulis sendiri problem lah, ambil khidmat daripada Siti Jasmina dan juga kita advice lah daripada segi plotting ke apa benda lah. Assalamualaikum, saya Nazira Sardi, memegang watak sebagai Bulan dalam Pagari Bulan. Bulan merupakan anak Pak Mail dan juga Hasna. Bulan ni seorang gadis Melayu yang dah diterapkan nilai-nilai Melayu. Nama saya Anik Durar, saya main watak Mira dalam filem Pagari Bulan. So dalam cerita ni, Mira adalah seorang protagonis. Dia seorang karakter yang baiklah. Dia nampak kezaliman tentera dia dan dia rasa konflik sikit sebab dia tahu itu bukan tentera Jepun yang sebenar. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Trisha Oi dan Trisha memegang watak sebagai Suili dalam Pagari Bulan. Watak Suili ni dia merupakan seorang gadis berbangsa Cina yang dibesarkan bersama dengan keluarga Melayu, iaitu keluarga Bulan lah, kawan baik dia sendiri. Perkembangan watak Suili ni daripada awal sehingga ke akhir ada build up karakter di pertengahan cerita, di mana Suili ni sebenarnya pada awalnya seorang gadis yang takut dan mudah dipengaruhi. Hai, salam semua. Saya NDT, memegang watak sebagai Lieutenant Azu dalam filem Pagari Bulan. Dia seorang lieutenant di bawah arahan General Kuzawa. Azu ni dia seorang yang sangat strict lah. So dia ada pandangan dia sendiri, dia ada pendirian dia yang sendiri. So bila dia nampak sesuatu yang tak kena tu, dia akan buat sebaik mungkin untuk dapatkan orang takut kepada dia supaya dia senang nak bagi arahan kepada especially orang-orang kampung. Hai, saya Elvin Wong. Saya main watak Kapten Kuzawa. Dia penuh dengan nafsu, tapi dia taat kepada negara. Jepun, Nihon, Jin, kebansai. Hai, Assalamualaikum. Saya Laila Nasir, memegang watak sebagai Hasnah, seorang ibu kepada Bulan dan Kasih. Saya Irin Putri. Saya memegang watak Kasih dalam Pagari Bulan. Kasih adik kepada Bulan, bergantung, dilindungi dan mengharapkan Bulan. Kasih rapat sangat dengan Bulan, sayang sangat dengan Bulan. Saya Wan Azli Wan Yusof. Saya membawa watak Ismail, iaitu bapa kepada watak utama kita ni, iaitu Bulan. Sangat sayang pada anak-anak dia, pada keluarga dia. Comfort woman ni jarang sekali diceritakan kepada umum. Yang kita tahu selalunya perang di antara, bila Jepun perang di antara pejuang Melayu atau kesusahan pihak Jepun semasa mereka berada di tanah Melayu. Tapi ini cerita di sebalik di mana wanita-wanita ni sebenarnya tertindas atau diculik oleh tentera Jepun ni disebabkan untuk moral support mereka jauh daripada keluarga. Apabila saya dapat naskah itu, kami kembangkan menjadi sebuah karya yang berlainan lah daripada filem pendek. Kami letak cerita dia melalui mata seorang wanita, iaitu Bulan. Kenapa filem ini berjudul Pagari Bulan? Okay?
Pagari bulan ni mengambil inspirasi saya daripada apabila saya satu hari saya melihat bulan. Tetapi apa yang menyebabkan selepas itu adalah kenapa bulan ni sebenarnya adalah satu refleksi daripada cahaya matahari. Dia cantik tetapi siang harinya tak ada dan dipagari. Jadi maksudnya bulan ni adalah satu semangat tetapi telah dipagari oleh faktor-faktor yang lain. Bulan ni seorang yang berani, dia berani dan dia sentiasa bersemangat dalam buat apa je. Dia boleh ikut ayah dia berburu, and then dia ada seni mempertahankan diri. Dia ada sifat leadership. Jadi apa yang jadi kepada dia, dia selesaikan benda tu yang dia boleh cuba untuk selamatkan semua keadaan. Pacing filem ini terbahagi kepada beberapa bentuk dia. Kita ada walaupun ia sebagai satu filem drama tetapi pacing dia, kita ada juga action dalam tu, kita juga ada suspense-nya dalam filem ini. Kita ada juga beberapa 2-3 peperangan kecil dan juga 1-2 peperangan besar di dalam filem ini. Karakter di dalam filem ini amat dijaga supaya ia dihabiskan dengan baik dalam filem ini. Maknanya tidak ada karakter yang tidak dihabiskan sehinggalah filem ini yang berdurasi 120 minit. Banyak kita kena compare untuk hidup dalam dengan kau ni. Keluarga, kesucian, kebebasan. Demo tu boleh hancurkan tubuh badan kita. Tapi semangat hati kita tak mampu demo ni bunuh. Banyak kita kena compare untuk hidup dalam dengan kau ni. Keluarga, kesucian, kebebasan. Demo tu boleh hancurkan tubuh badan kita. Tapi semangat hati kita tak mampu demo ni bunuh. Masa mula-mula saya dapat offer untuk Pagari Bulan ni, saya pun bila kita dah tahu, kita study tentang cerita Pagari Bulan ni, kita rasa macam satu cerita yang heavy. Pada saya satu cerita yang heavy untuk bawa watak bulan dalam Pagari Bulan. Dan cerita Pagari Bulan tu sendiri banyak elemen-elemen yang bila dah bawa bulan dan dah betul-betul ada dalam naskah Pagari Bulan ni, saya rasa cerita Pagari Bulan ni satu naskah yang penuh elemen dalam ni. Contohnya kekeluargaan, persahabatan, percintaan, dan dia ada elemen peperangan. Macam mana kita nak fight, mempertahankan maruah kita sebagai orang Melayu. Skop dia memang besar. Dia rasa epic, especially dia punya scene perang. Ada banyak stuntman, pyrotechnics tu yang bom-bom-bom tu boom-boom-boom. Dan location di pantai, dalam hutan, ada set yang dibina, ada set yang dijadikan best Jepun. So bagi saya filem ni saya rasa epic, rasa besar. Saya rasa filem epik sebegini harus kita buat sebab yang ini dia mengisahkan sejarah Malaysia kita. So filem Pagari Bulan ni kita tahu yang dia mengisahkan penjajahan orang Jepun yang zalim, yang kejam, yang datang ke tanah Melayu untuk menjajah. Kita sebagai orang sekarang mungkin diorang baca daripada buku sejarah sahaja. Tapi diorang tak ada visual. So, saya rasa filem ni sangat penting untuk mengisahkan something yang berlaku. Kita tahu kekejaman orang Jepun, tapi kita tak nampak secara visual. So, kita harap yang filem Pagari Bulan ni dapat kita tunjukkan. And then of course, this film also about woman empowerment, di mana perempuan, orang yang katakan perempuan tu lemah ke tak. Sebenarnya inilah filem dia yang mengisahkan perempuan tu boleh fight back. Kekuatan wanita itu bukan sahaja dalam belajar seni mempertahankan diri, tetapi juga dalam menjaga maruah kita sebagai seorang perempuan. That's my opinion tentang Pagari Bulan. Dia buat kita mengimbau kepada apa yang tidak kita lalui tetapi dilalui oleh untuk nenek kita dulu-dulu. Mereka harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka terfikir bahawa akan ada bangsa lain yang akan masuk dan cuba untuk memerintah tanah kita ni. Miura Chui, 長官は随分に胸ようだな。すごいやつが来ると聞いてた。
Kuzawa Jokan Mira. Shanto dekiru to omete ka? Bagi saya, scene yang paling mencabar adalah scene karakter saya dalam sungai yang diperbuat daripada bambu. Bagi saya, scene itu mencabar sebab saya ni memang tak suka kesejukan dan scene itu kita buat dalam 4 ke 5 jam. So, saya dalam scene itu kesejukan lah. Saya bertabah je lah. Pada saya location untuk syuting Pagari Bulan ni mencabar jugalah. Mencabar pada saya, mencabar. Scene bulan ni sendiri pun dah banyak shoot dekat location macam terowong, payi bakau, dekat sungai yang deras. Jadi tapi tim, teknikal dan semua all the crew semangat dia orang tinggi lah sebab kita banyak ada yang kena naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Dan ada yang seawal 4 pagi kita kena berada dekat ni untuk macam dapatkan sunrise. Penggambaran ni bukan satu, untuk syuting Pagari Bulan ni bukan satu benda yang mudah. Challenge Andy adalah untuk bawa watak yang berbahasa dalam bahasa Jepun. So especially bahasa Jepun tu, kita bukan bahasa Jepun yang moden. Dia bahasa Jepun yang orang kata Jepun lama lah. So bila kita training untuk dapatkan intonasi dia yang betul, bukan sesuatu yang mudah lah. So Andy memang banyak berlatih untuk supaya kita dapat memberi yang terbaik dalam kita punya filem ni. Bila dapat berlakon di zaman Jepun, memang saya memang teruja, dan bila saya tengok dia orang set up location dengan rumah dengan apa semua tu, memang saya teruja sangat. Saya jadi bersemangat untuk bagi yang terbaik untuk Pagari Bulan. Saya juga selain daripada menjadi pengarah, saya juga penerbit bersama dengan isteri saya Sharifah Syora lah. Tetapi on management punya side saya tak berapa sangatlah maknanya bersama dengan dia sebab dia yang menguruskan 100%. Kerja dengan penerbit perempuan adalah satu dalam sejarah pengarahan saya. Bekerja dengan penerbit perempuan adalah satu neraka lah. Satu neraka buat saya. Tapi ialah sebab isteri kan. Jadi alhamdulillah saya dapatlah menghabiskan filem ni dengan tanggungjawab saya sebagai pengarah. Alhamdulillah sebenarnya kami dapat atasi dengan kerjasama daripada semua pihak yang tak banyak kerenah. Terutama daripada teknikal team yang teruk bekerja, yang kena berendam siang malam, kami rasa tak ada masalah. Begitu juga dengan pelakon-pelakon yang kami tak ada masalah. Saya rasa keseluruhan tim ni boleh bekerjasama dengan baik. Dan terhasillah Pagari Bulan yang anda tonton ni nanti. Banyak kita kena compare untuk hidup dalam dengan kau ni. Keluarga, kesucian, kebebasan. Demo tu boleh hancurkan tubuh badan kita. Tapi semangat hati kita tak mampu demo ni bunuh. Banyak kita kena compare untuk hidup dalam dengan kau ni. Keluarga, kesucian, kebebasan. Demo tu boleh hancurkan tubuh badan kita. Tapi semangat hati kita tak mampu demo ni bunuh. Bekerja dengan orang yang bersama dengan saya adalah sangat penting. Saya walaupun saya datang daripada asalnya daripada pengarah sinematografi, saya memanggil orang yang saya percaya untuk mengendalikan sinematografi saya. Nazir, seorang pengarah sinematografi yang berbakat. Sinematografi dalam filem ni antara yang sangat penting lah, kerana kita nak visualkan cerita ni dalam zaman perang tahun 1941-42 macam tu. Masa tu zaman Jepun, dan Jepun mendarat tu dalam bulan 12 musim tengkujuh. So kita kena tunjukkan visual kita tu dalam musim hujan, musim tengkujuh. Selain itu, yang rapat dengan saya adalah juga pengarah seni saya. Untuk kerja yang sebesar ini, dengan apa yang telah diberikan dalam proses dia mengatur kerja-kerja pengarahan seninya,
Alhamdulillah kita dapat rasa ketepatan dan juga elemen-elemen penting di dalam pengarahan seni seperti of course lah architecture-nya, wardrobe-nya ya. Saya syukur alhamdulillah saya dapat bekerja dengan mereka-mereka ini. Saya harus beri peranan pada setiap watak mereka. Konsep berlatar belakang tahun 1940-an. Zaman-zaman tahun 1940-an ni sekarang dah tahun 2000. Jadi berbeza kan. Jadi benda tu agak sukar untuk saya mendapatkan pakaian-pakaian mereka, tapi kita dah diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai make-up dan juga wardrobe untuk filem ni. Kita terpaksa berusaha lah untuk menjayakan ataupun beri yang terbaik untuk mereka dalam filem Pagari Bulan ini. Selain daripada itu juga penolong pengarahnya ya dan juga beberapa proses produksi ya, production management. Alhamdulillah ia mendapat ketepatan yang baik. Kita ni dia bukan shoot pada satu tempat je. Jadi kita ada shoot dekat Pahang, Terengganu dengan juga Kelantan. Jadi cabaran nak buat jadual dia dengan artis yang ramai untuk cerita ni. Jadi macam mana kita orang nak setkan satu tempat tu. Macam dekat Pahang kita ada Uludong. Kita ada kat Uludong and then kita ada dekat Raub. Jadi macam mana saya nak buat jadual untuk make sure prop boleh siap sekarang satu tempat tu sebelum kita orang masuk untuk shoot. Tanggungjawab yang diberikan kepada saya tu adalah untuk saya menyampaikan lagi rasa filem ini. Jadi sebenarnya saya perlu enhance sebab filem dan visual ni dah sudah cukup kuat. Tetapi tugas saya muzik ni adalah untuk saya enhancekan lagi rasa setiap muzik dan watak-watak tu supaya ianya jadi lebih solid. Dan tak semestinya ke semua perlukan muzik latar. Skor yang saya buat ni pula hanya di part-part yang tertentu yang memang perlukan. Sebab tu bila saya buat ni saya perlu faham hala tuju Pagari Bulan ini dan juga dia punya apa yang pengarah perlukan. Anak ni ada tu sedap mari nak kata. Habis nyawa pun kamu lawan. Bekerja dengan pengarah ni kali kedua saya bekerja dengan Abang Raja Mukris. Setiap scene Abang Mukris akan ambil kira. So dia pandangan dia sebagai pengarah tu dia ada okey, dia akan bagi tahu ni kau aku nak macam ni, aku nak macam ni. Jadi kita sebagai pelakon macam discuss dengan dia dan kita Abang Mukris walaupun dia very detail dan dia very particular dalam setiap scene, tapi kita sebagai pelakon dia boleh discuss okey bang macam ni macam ni. Jadi abang okey dia seorang director yang boleh buat bincang dan kita buat apa kita sampaikan untuk selesaikan scene tu, buat yang terbaik. Bagi saya, Bang Mukris adalah seorang director yang calm tapi dia ada vision untuk film, specific vision. Karakter yang saya mainkan, expectation dari Bang Mukris ni, karakter tu seorang yang tegas tetapi kind. So dia seorang yang aristokratik lah macam tu, tapi dia ada prinsip dan dia ada pegang kepada prinsip tu. Hands down to one of the best directors that I've worked with. Abang Raja Mukris mempunyai satu visual dan juga details tentang pembikinan filem Pagari Bulan dan juga karakter setiap satu di dalam filem ini. Trisha dapat bekerja secara rapat dengan Abang Raja Mukris dari segi betapa detailnya karakter Suili ini, betapa detailnya graf seorang Suili daripada awal sehingga akhir penggambaran. Dan dia ada visual untuk okey Azu ni dia nak macam ni. Tapi bila kita bincang dengan bila Andy bincang dengan director Abang Mukris, dia banyak bagi saya tips untuk macam mana nak lebih menjayakan dalam scene tu. Especially kalau watak Azu ni dia banyak kan ada history orang-orang Jepun kan. My mistake, I think I did one mistake is saya tak banyak baca sangat tentang kisah orang-orang Jepun. So tapi bila time Andy bincang dengan Abang Mukris memang bagilah. Abang Mukris was a very good collaborator. Lakonan saya yang spontan kan, yang happen on set, bila dia jumpa, dia tambah itu shot loh. So wah, so good. And then Abang Mukris dia design dengan shot lah. Cantik oh. Kali pertama saya bekerja dengan director Soho yang memang saya nak bekerja di bawah dia pun dan dapat peluang tu alhamdulillah. Itu yang jadi semangat lagi untuk bagi yang terbaik kan. Cara dia guide kita untuk watak ni kita mudah faham. Dapat banyak sangat belajar dengan Abang Mukris. Thank you Abang Mukris.
Harapan saya besarlah untuk filem ni. Saya harap masyarakat dapat menerima filem ni, dapat pergi ke panggung beramai-ramai. Kami daripada 11 Fit Kreatif ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi Digital dan juga Finas kerana meluluskan dana kami ini yang kami amat-amat hargai, dan semoga karya ini akan dipandang bukan saja di Malaysia, juga di luar. Setelah 23 tahun pengalaman saya di dalam industri filem ni, akhirnya adalah satu bentuk Finas menghargai saya di dalam industri ini dengan memberi dana ni. Saya ucapkan terima kasih kepada Finas atas bantuan dana ini. Saya Sharifah Syaura daripada 11 Fit Kreatif. Saya Nazira Sardi, memegang watak sebagai Bulan dalam Pagari Bulan. Hai, nama saya Anggi Durar sebagai watak Miura. Saya Trisha Uy, jangan lupa untuk saksikan saya memegang watak sebagai Suili. Saya NDT memegang watak sebagai Lieutenant Azu dalam filem Pagari Bulan ni. Saya Wan Azli Wan Yusof. Saya Elvin Wang. Saya main watak Kapten Kozawa. Nama saya Rin Putri. Saya memegang watak sebagai Kekasih. Kepada anda semua Di luar sana, Jangan lupa Untuk datang sama-sama meraihkan Sebuah filem yang menceritakan tentang perjuangan bangsa dan juga maruah, iaitu Filem Pagari Bulan. di bawah gambar Bertekatan anda. Akan ditayangkan pada 5 hari bulan Oktober 2023. Okay, make sure you guys support the film pada tarikh tersebut. ada tanya khabar dok. Saya gitu sakit hari itu. Askar Jepun di mana demo tu? Pagi ni kita nak semua orang bawang ni cuci tubuh. Kerjamu bakti ke orang Jepun orang ngetah sini. Terutama melayan orang Jepun. 三浦中尉、長官は随分に胸ようだな。すごい奴が来ると聞いてた。小沢上官ならちゃんとできると思ってますが。何も日本帝国陸軍の上官として一人で攻めてきたのに、俺が間違っているというのか。Ini zaman perang. Percaya itu teman yang susah kita mau jumpa. Boleh nama hamba. Orang Tino ada sini kena ngapain keluarga. Bukan semua askar Jepun setuju. Saya tidak sama sekali. Mu manusia paling kejam. Nanti Jepun. Tanah ni ada tu, habis nyawa pun dah pelawai. Dia mampu lakukan. Boleh tak usah mati sini.